Tuan-tuan, para tetamu Allah Radani, alhamdulillah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita menanti waktu Isyak, ada masa lebih kurang 45 minit atau 40 minit. Kita cuba untuk bersama-sama menyambung perbahasan dan juga perbincangan kita dalam kuliah tafsir, yang mana kita masih lagi berada pada surah Al-Kahfi. Rasanya dah hampir 2 tahun lah, tak ada habis lagi tak? Panjang sebab kuat kelas pun sebulan 2 kali, kadang-kadang sekali, kadang-kadang tidak ada kali. Tak ada lah tu. Oleh bagaimanapun, alhamdulillah kita telah sebenarnya berada pada penghujung surah, ataupun lebih tepatnya pada malam ini kita akan cuba menekuni kisah yang terakhir daripada surah Al-Kahfi yang ada 4 kisah. Malam ini merupakan kisah yang terakhir, iaitu kisah berkaitan dengan Zulqarnain. Kita dah sebut hari itu tentang pemuda-pemuda Al-Kahfi. Kita juga menyentuh tentang kisah 2 orang bersaudara yang memiliki kebun, dan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir AS. Dan yang terakhir adalah kisah ataupun pengisahan berkaitan dengan Zulqarnain. Tapi kita akan tengok siapakah Zulqarnain dan apakah cerita-cerita yang berada di sebalik kisah Zulqarnain ini yang telah disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi rasanya dah hampir 2 tahun lah, tak ada habis lagi tak? Panjang sebab kuat kelas pun sebulan 2 kali, kadang-kadang sekali, kadang-kadang tidak ada kali. Tak ada lah tu. Oleh bagaimanapun, alhamdulillah kita telah sebenarnya berada pada penghujung surah, ataupun lebih tepatnya pada malam ini kita akan cuba menekuni kisah yang terakhir daripada surah Al-Kahfi yang ada 4 kisah. Malam ini merupakan kisah yang terakhir, iaitu kisah berkaitan dengan Zulqarnain. Kita dah sebut hari itu tentang pemuda-pemuda Al-Kahfi. Kita juga menyentuh tentang kisah 2 orang bersaudara yang memiliki kebun, dan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir AS. Dan yang terakhir adalah kisah ataupun pengisahan berkaitan dengan Zulqarnain. Tapi kita akan tengok siapakah Zulqarnain dan apakah cerita-cerita yang berada di sebalik kisah Zulqarnain ini yang telah disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi. Mereka juga merujuk kepada tafsir-tafsir para ulama yang lain, sebab mereka dah zaman kemudian. Jadi nak tak nak mereka terpaksa rujuk kepada ahli-ahli tafsir yang lain. Jadi dah berlaku apa disebut sebagai rujukan di atas rujukan di atas rujukan. Jadi benda tu tidak asing lagi lah, sebab ulama-ulama semasa. Adapun Ibnu Katsir yang merupakan ulama terdahulu, itulah cara beliau menafsirkan. Kita carilah dalam Android Store atau Play Store tu, kita boleh download. Dia punya gambar buku Quran tu warna kuning emas. Nanti saya tunjukkan dalam grup nanti. Semua sejarah sebanyak saya baca satu surah, ataupun ulama kata hadis tersebut kita baca 10 awal, 10 dan akhir. Ada yang kata baca 10 dan awal pun boleh, tak kisah. Ada yang kata asalkan baca lah. Ada kata seminggu sekali, ada kata baca Jumaat, tidak ada masalah. Tapi apa kaitan surah Al-Kahfi ini dengan Dajjal? Itu yang kita kadang-kadang kenapa bertanya. Surah Al-Kahfi ini cerita tentang Ashabul Kahfi. Itu fokus surah Al-Kahfi, walaupun dia ada 4 penceritaan. Yang pertama tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang terperangkap dalam gua tu, yang mereka tidur dalam gua tu. Bukan terperangkap, mereka sembunyikan diri.
supaya tidak ditangkap oleh sultan raja yang zalim tersebut. Dan Venus raja itulah pada zaman mereka. Tetapi apa kaitannya dengan Dajjal? Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua ialah berkenaan dengan seorang pemilik kebun. Ataupun dua orang pemilik kebun, tapi seorang ini dia jual kebun dia. Kemudian dia pergi merayu, minta tolong nak kerja dengan pekebun yang kaya ni, lalu dia reject. Sebab yang kaya ni dah kaya lah. Jadi dia sombong dengan perniagaan dia. Nampak? Akhirnya Allah tunjuk balik kebun dia yang hebat apa semua tadi tu, Allah telah tenggelamkan dengan ribut gabah dan air yang banyak. Itu tanda kepada mereka, alamat kepada mereka yang sombong. Pun apa kaitan dengan Dajjal? Tak nampak pun. Kebudak kafir tak nampak. Zulkarnain tak lawan Dajjal. Zulkarnain tak lawan juga Ya'juj dengan Ma'juj, ataupun penduduk-penduduk satu tempat yang kuat-kuat lah, tapi menang. Bukan Dajjal. Baik. Tapi ini saya nak membawa kembali kesegaran minda kita ni. Ulama mereka telah fikir benda ni. Sebab apa penting sebelum kaki ni? Sebab Nabi sebut memang penting. Jadi setelah mereka meneliti ke-4 kisah ni, rupa-rupanya intipati daripada 4 kisah ni adalah suatu senjata untuk kita lawan Dajjal. Intipati daripada 4 kisah ni. Cuba tengok kisah yang pertama tentang pemuda kafir ni. Apa yang nak ditekankan dalam kisah ni? Nak ditekankan tentang kekuatan akidah. Kekuatan akidah. Sebab apa? Kerana kekuatan akidah lah, maka pemuda dia pun tak sampai Tuhan. Mereka masih kuat tempat iman mereka untuk mereka tetap tidak mau duduk kepada raja yang zalim. Sedangkan pemuda-pemuda, bahkan orang tua yang lebih pandai, lebih cerdik, lebih hebat daripada mereka pun terpengaruh dengan raja yang zalim pada waktu itu. Tidak bagi mereka. Sebabnya kekuatan akidah yang ada pada mereka. Kisah pemilik dua kebun ni, kisah pemilik dua kebun ni, Allah nak angkatkan cerita bahawa kekayaan ni tak terlamana pun. Sehebat mana kita pun, kalau Allah nak ambil, kun kaya pun hilang segala-galanya. Nampak? Sebab kekayaan tu Allah yang bagi. Dalam proses kita nak berhadapan dengan Dajjal ni, kita kena ingat, kita bukan boleh bina kekayaan. Kekayaan itu dia tidak akan membantu. Bahkan kadang-kadang kekayaan itulah yang akan menjadi senjata Dajjal untuk memasuki dan menjadikan kita ni orang yang lemah. Sebab apa? Kita sayang kepada harta. Hati-hati dengan harta kekayaan. Itu yang nak diangkatkan dalam kisah pemilik dua kebun yang kita telah ceritakan. Kitab menyebut sihir, tapi sihir itu adalah suatu keajaiban yang dimasukkan ialah teknologi. Dajjal yang akan datang satu hari nanti, dia membawa teknologi. Bukan dia bawa ilmu sihir macam jadi tak. Tapi dalam kitab disebut sihir. Sihir itu maksudnya kita tak, benda yang tak berlaku waktu tu boleh berlaku. Sebab teknologi hari ni robot dah adik-adik kita hari ni kan. Baca berita dekat TV orang putih, bukan orang lagi. Teknologi AI, kebijaksanaan apa nama tu, robot cakap. Tapi mulut dia cantik, cakap macam orang. Tak payah nak make-up lah, robot. Tapi bentuk dia orang. Kita pun tak tahu macam robot. Dia cakap sama, mulut dia buat teknologi tu cantik. Jadi tak payah nak ubah pembaca berita lagi. Tak payah pembaca berita tu nak jadi tua lah, sebab robot. Dan tidak percaya akan datang, semua robot akan ambil alih. Itu kata Allah, kalau kita nak lawan Dajjal, kita kena ada ilmu, supaya kita tidak terpengaruh atau terpegun dengan ilmu yang ada pada Dajjal. Macam itulah. Hari ni kalau kita tak ada ilmu, kita tengok benda-benda yang teknologi ni, kita rasa hebat lah. Tapi kalau kita tahu, tidak ada masalah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ni, ni dia. Kita tak baca lagi kan, tentang Zulkarnain. Zulkarnain ni kita akan tengok siapa dia Zulkarnain. Jadi malam ni kita cubalah baca sedikit ayat-ayat surah Al-Kahfi berkaitan dengan Zulkarnain. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Mereka akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang Zulkarnain. Maksudnya, katakanlah, jadi katakanlah wahai Muhammad, aku akan bacakan kepada kalian cerita tentangnya, tentang Zulkarnain. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Maksudnya, sesungguhnya kami telah memberi, kami ini yakni Allah, memberi kekuasaan kepadanya, yakni Zulkarnain, di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Ini penting ayatnya. Allah memberikan kepada Zulkarnain jalan untuk mencapai segala sesuatu. Ayat ini nampak hebat. Allah bagi kat Zulkarnain itu apa sahaja untuk dia tak pernah gagal dalam misi dia. Dan kalau orang tanya kita, siapakah panglima perang Islam yang paling hebat? Jawapannya Zulkarnain. Sebab dia tak pernah kalah. Dia tidak pernah kalah dalam perang. Walaupun kita tahu Khalid al-Walid kan, tapi Khalid al-Walid ada cerita ada apa kisah dia. Dan dia pernah kalah sikit dalam perang waktu dia bukan Islam kan, dalam perang Uhud ketika pusingan yang pertama. Tetapi Zulkarnain ni tak pernah kalah sebab Allah kata kami telah memberikan kepadanya Zulkarnain jalan untuk mencapai segala sesuatu. Nak pergi tawan bukit, Allah bagi kat dia apa? Jabatan. Bukit tinggi mana pun dia boleh naik. Nak pergi rentas lautan, Allah bagi dia pandai berenang, nak dengar asal sekolah dia sekali. Macam mana dia buat? Allah Ta'ala alam. Itulah Zulkarnain. Dia pergi ke tempat Ya'juj Ma'juj pun takut lari. Dia pergi mana lagi? Ke satu tempat nanti ada cerita lah orang yang kuat-kuat, telinganya yang lebar-lebar macam ni. Bayangkanlah orang yang telinga boleh tutup badan ni. Ada cerita Zulkarnain tu, dia pergi satu kaum tu yang jenis boleh duduk, tak ada bubung ni. Maksudnya boleh duduk bawah matahari, tak ada bubung. Rasa panas sikit, lari duduk dalam laut. Nak pergi sejuk, tapi tak ada rumah. Ada cerita Zulkarnain, nanti kami jumpa. Dan kaum tu kuat. Dulu-dulu punya kaum ni bukan kaum yang jenis lemah-lemah dah. Kaum jenis kita kena nampakkan fikir kaum yang macam barbarian kan. Kaum yang pegang pedang, pegang apa semua ni. Jenis tengok orang nak bakar orang ni. Telinga macam ni, kalau panas dia tutup pada ada tafsir sebut. Maksudnya kaum yang hebat-hebat lah. Tapi bila pergi Zulkarnain jumpa, semua kalah. Sebab hebatnya Zulkarnain, Allah bagi kat dia jalan untuk mencapai segala sesuatu. Ada pergi kat kaum yang tak mengerti nak cakap, tak faham apa. Tapi Zulkarnain ni bukan nak pergi seberang bunuh orang, tak. Dia nak pergi berdakwah. Itu hebat Zulkarnain. Walaupun dia ada kekuasaan, dia ada tentera yang puluhan ribu. Bayangkan, duit dia mesti banyak. Nak jaga makan, senjata dia, nak ambil mana? Tentu dia pandai buat. Dia pandai cari. Dan yang penting bahasa dia. Sebenarnya dia boleh nak berinteraksi dengan kaum-kaum yang dia dah jumpa dulu. Sebab selain dia nak perang, dia nak berdakwah. Dalam cerita Zulkarnain nanti, kita akan tengok setiap kali dia jumpa kaum-kaum ni, setelah dia menang, maka dia akan mengajak mereka masuk Islam. Itu kehebatan Zulkarnain. Bukan sesaja boleh perang.
Maka dengan sebab itu Rasulullah SAW ada menyebut dalam hadis, ada 4 orang raja yang menguasai bumi, Arba, Malikul Arba. Raja bumi ada 4. 2 Islam, 2 kafir. Kita tak nak sebut yang kafir, kita ambil Islam. Yang pertama Zulkarnain, yang kedua ialah Nabi Sulaiman. Jadi raja yang menguasai bumi, langit dan bumi, timur dan barat. Baik, kita tengok sedikit tafsir daripada Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka akan bertanya kepadamu, yakni Muhammad, tentang Dzulqarnain. Al-Kahfi 63, yakni kisah Dzulqarnain. Mereka bertanya ni siapa? Siapa bertanya Dzulqarnain? Agak-agak tanya siapa? Kepada Muhammad. Siapa tanya Nabi tentang Dzulqarnain? Jadi kata Ibnu Katsir dalam perbahasan terdahulu, sebenarnya saya dah sebut tadi, ada disebut tentang kisah-kisah orang kafir musyrikin Mekah ni. Dia macam ni cerita dia, saya ringkaskan sejak baca ini. Cerita dia yang disebut di sini juga ialah ketika mana Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, lalu Nabi pun menjalankan dakwah dia. Bila Nabi jalankan dakwah dia, maka mereka ni ada yang tak percaya ke Nabi. Tetapi penentangan ataupun tindakan mereka yang tak percaya kepada Nabi itu, sebenarnya mereka sendiri pun tak rasa tepat. Sebab apa? Sebab Nabi ni Al-Amin, dan yang menyerahkan Nabi, orang yang benar, jujur, amanah ni pun bukan orang Islam, orang musyrik sendiri. Orang musyrik sendiri yang percaya kepada Nabi ni, walaupun mereka tak iktiraf dia sebagai Rasul. Buktinya yang kita tahu semua cerita ni. Kisah apa tuan-tuan? Kisah bagaimana mereka pilih Nabi untuk angkat batu Hajarul Aswad ketika mana Kaabah diruntuhkan untuk dibina baru kan. Mereka tak pilih pemuka-pemuka Quraisy yang lain. Sebab kalau pilih kau ni, kau tak puas hati. Pilih yang ni, jadi tak puas hati. Dua-dua. Pilih yang ketiga. Yang ketiga ni yang tak puas hati pula. Akhirnya semua tak puas hati. Sebab kau tak puas hati? Macam kita lah, kenapa orang pilih kita, orang tak puas hati? Sebab ada benda-benda yang kita buat orang tak puas hati tu, sebab kita ni lemah, kita salah. Nampak kelemahan kita kan? Siapa saja kita pun ada orang tak puas hati, sebab kita ni orang yang lemah. Tapi bila semua kita puas hati kepada seseorang, maka orang itu memang hebat. Dan kita tak dapat benda tu sebab kita bukan maksud nama dia. Ataupun Nekabudnezar, dalam bahasa Inggeris lah, Nekabud, bahasa ni lah, bahasa Melayu lah, Nekabudnezar lah. Tapi dalam bahasa Arab tu Bukhtansor, yang menyerang Palestin waktu tu dan ditawan negara Palestin. Tapi Bukhtansor dia tak bunuh semua, dia kekalkan sedikit orang yang masih nak tinggal di Palestin. Akhirnya mereka ni membiak berkembang dan sebagainya, kuat balik. Sehinggalah zaman Nabi Daud dan Sulaiman, waktu tu orang-orang Yahudi ni jadi kuat balik lah. Sebab ada Raja Sulaiman dan Raja Daud, Nabi Daud dan Sulaiman kan. Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman. Tapi selepas kematian Nabi Sulaiman, mereka membina haikal Nabi Sulaiman di Palestin sekarang tu. Masa tu zaman kegemilangan mereka lah. Mereka pun lupa diri. Mereka berkompromi dengan orang-orang Greek, Romawi. Dan ketika datangnya Nabi Isa, nampak? Sepatutnya mereka sambung kejayaan dengan Nabi Isa tu, agama yang Nabi Isa bawa. Tapi tak, mereka berpakat dengan orang-orang Rom. Mereka nak bunuh Nabi Isa. Itu kisah Nabi Isa diangkat. Ketika itulah Allah murka, maka Allah hapuskan mereka daripada bumi Palestin, dan mereka pun lari. Akhirnya kebanyakan mereka cuba mencari di mana tempat yang kemungkinan akan adanya Nabi terakhir.
Mula lagi kitab mereka disebut bahawa Nabi terakhir akan ada di Madinah. Sebab itu mereka datang ke Madinah. Itu ceritanya dengan harapan bahawa Nabi terakhir itu adalah dalam kalangan Bani Israel. Dalam kalangan Bani Israel. Sebab itu mereka datang ke Madinah. Tunggu, rupanya bukan dalam kalangan Bani Israel, tapi dalam kalangan bangsa Arab. Sebab itu mereka tak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada asalnya Nabi kita ni dia bukan pure orang Arab. Dia asalnya daripada Nabi Yaqub kan, Ishak, Nabi Ibrahim kan, kemudian anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Kemudian Ishak tu memang keturunan Yahudi semua, dan Nabi Ismail ni turun-turun jumpa Nabi kita Muhammad. Nabi Ismail duduk dekat Mekah waktu tu, ditinggal dengan mak dia. Kemudian datang suku kaum Jurhum tu daripada bangsa Arab itu, lalu-lalu nak pergi ke Syam. Dan nampaklah Nabi Ismail dengan mak dia dekat Mekah tu lah, yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim kan. Jadi tu lalu-lalu tengok ada orang kat sini, kemudian ada air hantar pula. Maka mereka pun nak beli tempat tu, tapi Siti Hajat tak jual lah. Katanya ini wakaf semua bangunan ini ambil lah. Nabi Ibrahim pun dah pesan macam tu. Akhirnya mereka pun mendiami kawasan tu. Lama kelamaan mereka tengok, Nabi Ismail ni pemuda yang kacak kan. Jadi kita boleh buat macam tu. Contoh macam tu lah. Akhirnya berkahwinlah Nabi Ismail dengan salah seorang daripada orang-orang suku Jurhum tu. Dia ada dua isteri, yang tu diceraikan. Ada kisah diceraikan, tapi isteri yang kedua tadi kekal. Sehingga akhirnya dari situ lahir bangsa tu jadilah Arab. Namanya Musta'rabah. Lahirlah Nabi kita Muhammad SAW di situ kan. Baik. Begitu tanya Nabi. Kalau kamu nak tahu dia betul-betul Nabi, tanya dia. Sama ada dia boleh jawab atau tidak. Kata ada kita boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tanya Nabi itu tentang pemuda penghuni gua. Cerita tentang apa? Ashabul Kahfi. Tanya Nabi, dia boleh cerita dekat kamu. Siapa dia, berapa orang, berapa lama dia duduk. Tanya dia. Yang tadi tanya dia, Zulkarnain tu, dia kenal tak, apa dia buat, dia pergi mana, bagaimana bentuk dia, tanya dia. Dan yang ketiga, kamu tanya Nabi tadi juga tentang apa? Pula tentang roh. Tanyakan pula tentang roh. Sebenarnya nak cerita roh ni, tak nampak ni. Tanya Nabi. Kalau dia boleh jawab, maka betul lah dia Nabi. Maka tuan-tuan, oleh kerana Nabi itu adalah pesuruh Allah SWT, ringkas ceritanya, mereka balik mereka tanya Nabi lah, tanya. Tapi di sini ada satu cerita yang lain. Tapi dia tak cerita di sini, dah habis dah cerita tu lah. Cerita tu tak dipanjangkan. Bila tanya, Nabi terus jawab atau tidak? Kalau ikut cerita dia, dia kena baca tempat lain kot, ada kan? Nabi kata dia akan bagi jawapan besok. Nabi kata, tak apa, kamu datang besok, aku akan bagi jawapan. Saya tak pasti berapa hari, 10 hari ke 15 hari, macam tu lah. Lepas esok, lepas esok. Sedih Nabi, sebab apa? Jawapan belum sampai. Sebab Nabi pun tak tahu, mana nak tahu cerita ni. Nabi tak tahu cerita ni. Zulkarnain siapa dia, Ashabul Kahfi, Nabi tak tahu. Kecuali dengan izin Allah, Allah datangkan wahyu. Siapa nak beritahu Nabi? Mereka Jibril lah. Tapi wahyu belum sampai. Masalahnya Nabi kata, besok kamu datang. Besok datang, tak ada lagi. Masya Allah. Lusa datang, tak ada lagi. Tak ada lagi. Sampai 10, 15 hari, tak ada lagi, tuan-tuan. Akhirnya orang-orang musyrikin kata, sungguh ni dia bukan Nabi ni. Bukan Nabi ni. Maka mereka pun dah mula cuak dan memberikan satu tanggapan yang mengatakan bahawa ini bukan Nabi. Dan ada di kalangan orang-orang kafir Quraisy, musyrikin tadi, yang mengambil peluang itu untuk mempermainkan Nabi dengan mengatakan, Nabi macam mana ni? Contoh itulah ayat kita kan. Dulu orang kata hantera, apa hal? Apa je kan? Dulu orang kata malaikat tu kawan Adam, panggil lah, tanya. Kata malaikat tu anak Allah, panggil anak Allah. Tak tengok.
Tak boleh banding. Nampak? Ada benda yang macam tu. Itu yang disebut tafsir. Kenapa jadi begitu? Sebab Allah nak didik Nabi dan kita juga. Nampak? Nabi pun Allah nak didik. Sebab bila Nabi kata kamu datang besok, Nabi tak lapik dengan insya-Allah. Sebab tu dalam surah Kahfi ni ada ayat tu. Cerita tu ada pada tafsir ayat tu. Saya tak ingat ayat ke berapa, tapi ada di awal-awal lah. Mungkin dalam ayat 11 itulah. Nanti cuba dalam ayat. Wala taquluna inni fa'ilu dzalika ghadan illa ay yasha Allah, tu ayat dia. Jangan kita duk kata aku boleh buat besok-besok tanpa kita lapik dengan insya-Allah. Ayat tu lah. Jadi bila Nabi tersedar ataupun Nabi terfahamlah benda tu, Nabi pun kata insya-Allah pada kali itu, insya-Allah besok ada. Memang turun dah surah Al-Kahfi kepada Nabi. Maka Nabi pun jelaskanlah sebagaimana yang Allah sebut dalam surah ni. Cerita yang 4 tadi lah. Dan ada satu surah yang lain Allah cerita tentang roh tu. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi. Itu jawapan Nabi. Kata roh itu adalah urusan aku, kata Allah. Jangan duk cerita banyak pasal roh ni. Siapa pun tak boleh tahu. Tapi cerita Al-Kahfi, cerita Zulqarnain dan juga cerita Zulqarnain dan Al-Kahfi ada dalam surah ni. Maka berakhirlah pertanyaan, terjawablah segala persoalan. Lalu mereka pun fahamlah dan terimalah tentang jawapan tadi. Namun sebagaimana yang kita tahu, mereka tetap tidak mahu beriman dengan Nabi, ya. Kita was'alunaka dah settle. Kemudian Zulqarnain, tentang Zulqarnain ni. Kata Ibn Katsir, dia kata di sini di antaranya dikisahkan bahawa Zulqarnain adalah seorang pemuda Romawi. Pemuda Rom. Dikatakan kalau dalam tafsir tu qila. Bila sebut dikatakan qila, pedangan tu tak kuat lah. Dia cuma disebut dalam perbincangan sahaja, tapi dia bukan kuat. Tapi nak bagi nampak banyak pandangan tu, Ibn Katsir layan juga pandangan ni, dibawa juga dalam tafsir dia lah. Dia kata ada orang kata qila. Siapa yang kata? Adalah disebut tadi Al-Umawi dan kita Al-Maghazi, sebuah hadis musnad tapi dhaif melalui Uqbah Ibn Amir. Nampak disebutkan bahawa segolongan orang Yahudi datang kepada Nabi, lalu bertanya kepada kisah Zulqarnain. Kemudian Nabi SAW menceritakan kisahnya kepada mereka sebagai jawapan daripada apa yang mereka tanyakan. Di antaranya dikisahkan bahawa Zulqarnain adalah seorang pemuda Romawi dan dialah yang membangun kota Al-Iskandariyah. Agak tentang siapa? Ini yang disebut, ada orang sebut lah, yang mana inilah yang disebut Alexander the Great tu kan. Alexander the Great. Kalau kita pergi dekat Mesir di bandar Iskandariyah, dia dekat dengan pantai, dia buat patung Alexander the Great tu. Bukan the Greek, maksudnya Greek Rome lah. Ataupun the Greek, hebat. Tapi ada orang kata Alexander tu the Greek Rome. Tapi ada orang kata Alexander the Greek tu yang hebat, tak kisahlah. Tapi nak ceritanya, ini pandangan. Kalau Alexander the Great ni dalam Quran tidak sebut Iskandar. Iskandar tak ada. Yang disebut yas'alunaka 'an Zulqarnain. Iskandar tak ada. Iskandar tu Alexander lah. Tidak ada. Tapi ada orang kata Alexander the Great tu. Siapa Alexander the Great tu? Raja Macedonia. Dia anak kepada Raja Richard yang kedua. Memang hebat dia ni. Zaman dia ni kiranya Rom ni kuat. Rom ni di antara kekuatan Rom ni pada zaman Alexander the Great ni, ataupun pada zaman Julius Caesar. Dia kuat lah. Maksudnya orang-orang Parsi takut lah. Kalau semua Rom perang dengan Parsi, itu lawan dia pun orang ni tak boleh nak tadi ni. Jadi dia telah menguasai
timur dan barat. Dia ada pergi jugalah ke barat, ke timur, Alexander the Great ni. Tetapi ini adalah pandangan, bukan dia. Bukan dia, ya. Baik, kemudian ada lagi pandangan, ya. Siapa dia Zulkarnain? Mengikut Al-Azraqi. Al-Azraqi ni imam, seorang imam, dan lain-lainnya, tak disebut nama, bahawa Zulkarnain ni dia bukan putera Richard, putera Philip. Philip Al-Macedonia, Al-Makedoni, bahasa Arab Al-Makedoni, ya. Richard dia lain hat. Ni Al-Philip, Philip. Baik, settle yang kedua. Pandangan yang kedua, mengikut Al-Azraqi ni, Zulkarnain ni dia pernah tawaf bersama dengan siapa, tuan? Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Maksudnya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ni Zulkarnain ni. Nampak? Saat Nabi Ibrahim pertama kalinya membangun Kaabah. Lama tak? Lama. Sebelum Nabi selepas Nabi Adam. Kaabah yang pertama dibangun oleh Nabi Adam. Sebenarnya tapak tu, ada tapak. Tapi kemudiannya berlakulah selang masa dan disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Beberapa kali Nabi Ibrahim datang ke Mekah tu selepas ditinggalkan Nabi Ismail tadi, untuk diantaranya nak tengok anak dia dan nak membangunkan Kaabah, buat tu susunan bata-bata tu. Jadi kata Al-Azraqi, Zulkarnain ni dia pernah hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim AS. Apa pentingnya kenyataan ni? Maksud di sini ialah Zulkarnain ni dia bukan Alexander the Great. Sebab Alexander the Great ni dia zaman yang baru lagi ni, zaman lambat dah. Zaman 100 sebelum Masihi ni. Tapi zaman Nabi Ibrahim AS ni zaman yang lagi lama. Lagi awal lah, lagi awal maksudnya zaman Nabi Ibrahim. Sedangkan Alexander the Great ni zaman yang lewat dah. Zaman yang dah lewat. Sebelum datang Nabi Isa. Nabi Isa datang dalam 100 sebelum Masihi. Bahkan Melayu kita ni, kalau ikut orang Melayu yang dari Kedah tua tu, kalau ikut kajian sejarah, hikayat berumah masa tu kan, telah ada sebelum adanya Nabi. Zaman dia tua lagi sebelum Nabi Isa tu kan. Hebat lah Melayu kita ni. Dah ada lah di Kedah tua di sana. Kalau ikut jadi tidak heranlah ada orang kata kapal-kapal zaman-zaman dulu tu kayu-kayunya pernah diambil di negara kita. Kemudian guru kepada Zulkarnain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Guru. Adapun Iskandar anak Philip Al-Makedoni Al-Yunani tadi, Macedonia tu dekat Yunan lah. Dia punya gurunya ialah Aristotle. Aristo. Siapa ni? Ahli filosof. Falsafah. Dia ada Socrates, dia ada Aristotle. Tapi itulah. Dan saya ada baca tentang Raja Macedonia ni, Alexander the Great ni, memang tak sesuai pun jadi Zulkarnain. Kerana apa tuan-tuan? Dia tak kahwin. Kemudian dia bercinta dengan lelaki. Dia macam gay. Takkan LGBT juga dia ni. Takkan dia yang tak pergi dakwah Islam. Dan kita akan tengok cerita Zulkarnain yang tepat ni. Jadi tak kenal langsung. Memang dia tak kahwin. Dia suka lelaki. Ini yang nama dia Alexander the Great, ya? Dan gurunya adalah Aristotle, seorang ahli filosof yang terkenal. Dia memerintah Romawi pada kurang lebih 3 abad sebelum Al-Masih dilahirkan. Nampak? Jadi
dia zaman sebelum Al-Masih ataupun Nabi Isa ni lahirkan ya. Sedangkan Iskandar Dzulkarnain, Abu Dzulkarnain yang disebutkan dalam Quran itu, maka ia hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ditambah lagi oleh Imam Az-Zarqi tadi menyebut bahawa dia tawaf di Baitullah bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Kaabah dibangunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu di antara perbezaan pandangan. Dan ada lagi beberapa pandangan yang lain. Contohnya Wahab bin Munabbih. Jadi hebatnya Wahab bin Munabbih ni, dia pandai kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang bukan cerita yang sangat benar, tetapi bolehlah diceritakan. Cerita-cerita Bani Israel maksudnya begitu. Wahab bin Munabbih ni ya, dia kata Zulkarnain adalah seorang raja dan dinamakan Zulkarnain, orang yang bertanduk dua, kerana kedua sisi kepalanya itu dia ada macam pakai berupa tembaga, apa pagi tu, dan dia ada tanduk. Macam kita tengok di mana, orang mana yang ada tanduk tu, Viking. Raja Viking kan ada tanduk tu kan. Viking tu dia ambil semangat Alexander the Great tu sebenarnya. Tapi nak ceritanya dia ada tanduk dua tu, iaitu apa? Dalam bentuk tembaga yang mana seperti sepasang tanduk. Itu di antaranya. Nanti kita akan tengok lagi apa sebab namanya dua tanduk. Zulkarnain itu mempunyai dua tanduk. Nanti kita akan tengok lagi ya. Di antaranya sebab dia pakai pakaian tu dan ada dua tanduk. Ini tak nak masuk perbahasan kenapa dinamakan Zulkarnain. Tapi yang tadi siapa Zulkarnain dah settle dah. Iaitulah bukan Alexander the Great, tetapi seorang raja Islam yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Kemudian nak bahas pula kenapa dinamakan dua tanduk tu. Panjang cerita dia. Panjang cerita dia. Kita akan sambung lepas ni. Kalau tidak sampai subuh dia cerita. Tak ada kan. Jadi tak apa, kita berhenti dulu. Kenapa namanya digelar sebagai dua tanduk ya, dua tanduk. Jadi kita boleh baca kisah ni. Kita boleh download Tafsir Ibn Katsir lah. Untuk kita dalam proses kita nak, utamanya nak memahami tafsir Al-Quran. Dan yang kedua ni kita nak fokus kepada Zulkarnain pada insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada sesi kuliah yang akan datang insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا